حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tambihun. Kata Tuhan kita hafizahullah ta'ala, sambung balik pengajian kitab Tuhfatul Urus fi tazkiyatin nufus, yaitu pada muka surat 14 pada katanya tambihun. Katanya barang siapa yang tiada ada baginya syekh mursyid, maka hendaklah ia memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah tangga yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala apabila seorang salih itu ia dah mendapat syekh mursyid. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita kembali balik kepada persoalan dan juga perbincangan kita yang sebelumnya, yaitu tak dapat tidak bagi orang yang salih, artinya orang yang nak berjalan menuju jalan akhirat, yaitu nak mencari dan juga nak meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak dapat tidak bagi orang itu daripada adanya seorang syekh murabbi ataupun syekh mursyid. Baik, maka zaman sekarang bukan tidak ada syekh murabbi, bukan tidak ada syekh mursyid, tetapi syekh mursyid ini diumpamakan seperti al-kibritul ahmar. Al-kibritul ahmar maksudnya belereng api, belereng yang berwarna merah ataupun kepala kuih api yang warna merah. Maka maksudnya apa? Maksudnya al-kibritul ahmar itu iaitu nadir, artinya jarang-jarang ada.
bukan tidak ada, kalau adanya pun seperti mana tidak ada. Artinya an-nadirum wujuduhu kal ma'dum. Artinya yang nadir itu adanya seperti mana tidak ada juga. Baik, maka adakah jalan yang lain untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ulama-ulama tasawuf radhiyallahu anhum, mereka mengatakan bahawa iaitu ada satu cara, satu jalan, iaitulah dengan memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia kata di sini, barang siapa yang tiada ada baginya syekh mursyid, maka hendaklah ia memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa dia suruh kita memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata kerana ia, yakni memperbanyakkan tu, memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tangga yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala apabila seorang saling itu tiada mendapat syekh mursyid. Baik, kita baca lagi selagi insya-Allah Subhanahu wa ta'ala kita buat kesimpulan agar mudah. Seperti berkata Syekh Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, dia kata inna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam sulamun wa mi'rajun wa sulukun ila Allah ta'ala idza lam yajid talibu syaikhan mursyidan. Nah, sekali lagi kita kata, dia kata inna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam sulamun wa mi'rajun wa sulukun ila Allah ta'ala idza lam yajid talibu syaikhan mursyidan. Apakah maksud perkataan itu? Dia kata artinya sesungguhnya bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tangga, dan jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala apabila seorang saling itu, yakni seorang yang berjalan menjalani amal ibadat itu tidak mendapat, yakni tiada berjumpa. Tak mendapat syekh mursyid, yakni tiada berjumpa dengan seorang guru yang mursyid. Baik, maka kalaulah dia tidak menemui seorang syekh yang mursyid yang mu'tabar, iaitu yang mencukupi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama-ulama tasawuf radhiyallahu anhum, maka hendaklah dia memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali faedah-faedahnya, keistimewaannya dan juga kelebihannya. Maka saya tidak akan menerangkan kelebihan salawat dari segi sudut yang lain. Dan maka saya nak terangkan dan nak kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian pada malam ini sedikit sahaja daripada kelebihan salawat mengikut turuk sufiyah. Artinya mengikut perjalanan ulama-ulama tasawuf. Baik, di antaranya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kelebihan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu ada baginya ta'sirun azimun
fi tanwiril qalbi, iaitu ada kesan yang amat besar, ada kesan yang amat hebat pada menerangkan hati, pada menerangkan hati. Itu yang pertama. Sebab dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tuan-tuan, maka tak dapat tidak kita kena ada cahaya, kena ada cahaya, lebih-lebih lagi cahaya basirah, dipanggil mata hati. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sesiapa yang hidup di dalam dunia ini buta, maka dia di akhirat juga buta dan juga lebih sesat jalannya. Baik, jadi ayat ini bila mana turun, maka didengar oleh seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, dia seorang yang buta, seorang yang buta, maka dia takut. Sebab Tuhan kata siapa yang di dunia ini buta, a'ma, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat juga buta, wa adallu sabila, dan lebih sesat lagi jalan dia. Maka Abdullah Ummi Maktum ini dia berasa takut dan juga dia berasa resah hati, maka berhajatlah ayat ini kepada dihuraikan dengan ayat yang lain. Maka turunlah ayat yang lain yang menyebut فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Maka dia kena dengan buta di situ bukan buta mata yang ada di kepala, tetapi buta itu ialah buta mata hati. Buta mata hati. Apakah yang menyebabkan buta mata hati itu? Iaitu tidak ada nur, tidak ada cahaya, cahaya basirah, cahaya mata hati di dalam itu tidak dapat menyuluh kita agar kita mendamping dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memperolehi ataupun untuk mendapatkan cahaya tersebut, iaitu salah satunya dengan kita memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, kita memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah menjadi satu wasilah uzma, dipanggil satu perantaraan yang agung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari wasilah ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Tuhan kata, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tuntunlah, carilah wasilah yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia wasilah? Disebutkan di dalam tafsir Jalalain, iaitu kullu ma yutaqarrabu ila Allah. Tiap-tiap perkara yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinamakan wasilah. Tuan-tuan, maka wasilah yang nak menyampaikan kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah,
mendampingkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Di antaranya ialah zikir, juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga kita baca Al-Quran, juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam banyak wasail, dalam banyak wasilah-wasilah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, apakah wasilah yang paling agung? Apakah wasilah yang paling besar? Apakah wasilah yang paling berharga? Maka kata ulama, tidak ada wasilah yang aqrab ilallah, tidak ada wasilah yang a'zam ilallah, tidak ada wasilah yang akram ilallah, tidak ada wasilah yang lebih dekat kepada Allah, tidak ada wasilah yang lebih agung kepada Allah, tidak ada wasilah yang lebih mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan wasilah uzma, wasilah yang paling agung yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dinamakan sulamun, tangga. Wa mi'raj, begitu juga disebutkan sebagai mi'raj. Mi'raj juga dengan makna tangga yang menyampaikan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apabila kita menyebut memperbanyakkan, disebut sini kan, hendaklah ia memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak itu banyak mana yang dikehendaki oleh ulama-ulama tasawuf radhiyallahu anhum. Adakah banyak itu lebih daripada dua? Adakah banyak itu seperti mana dalam istilah ilmu nahu, lebih pada dua banyak? Dan 2, 3, 4, 5, 10 kira banyak lah tu. Tak tuan-tuan, itu pada istilah ilmu nahu, ulama nahu, an-nahwiyin. Tetapi memperbanyakkan pada istilah fiqh pula banyak mana tuan-tuan, iaitu 100, 200, 300. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub, wa aqallul igsar 300. Sekurang-kurang yang nak dinamakan ataupun nak dikatakan igsar, memperbanyakkan, itu ialah apa? 300 kali. Itu paling kurang. Tapi ini di sisi fuqaha, di sisi ulama-ulama fiqh. Adapun tuan-tuan di sisi ulama tasawuf, iaitu seperti mana yang disebutkan dan juga yang diceritakan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Aqih Al-Anwar Al-Qudsiyah Bil-Uhun Al-Muhammadiyah, menyebut bahawa seorang ulama iaitu Syekh Nuruddin Asy-Syuni rahimahullahu ta'ala, dia wiridnya sehari semalam 10,000 kali. 10,000 kali baru dinamakan banyak. Ini 10,000 kali. Baik. Dan begitu juga diceritakan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu bahawa Syekh Zawawi
radhiyallahu anhu, seorang ulama tasawuf, dia sehari semalam bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebanyak 40,000, iaitu 40,000 kali. Baru dikatakan memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dinamakan al-kathratul haqiqiyah, banyak sungguh. Bukan takat 100 kali semalam, 200 kali sekali malam, 300 kali sehari semalam. Itu tidak akan memberi apa-apa kesan yang mendalam pada menerangkan hati kita. Cumanya dia untuk memperbanyakkan, mengganda-gandakan pahala sahaja. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan an sallallahu biha ashra," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesiapa yang bersolawat ke atas aku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat ke atasnya dengan sebab 1 kali itu 10 kali. Ini untuk tad'if al-ujur, iaitu untuk nak menggandakan pahala, tetapi tidak ada padanya ta'thir azim bi tanwiril qalbi. Tidak ada padanya kesan yang hebat, kesan yang besar pada menerangkan hati. Kalau kita nak menerangkan hati kita agar kita dipimpin oleh cahaya solawat ini, mendekatkan diri, mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dapat tidak tuan-tuan, paling kurang 10,000 kali hingga ke atas. Sehari semalam 10,000 kali, sehari semalam 10,000 kali, 20,000 kali, 30,000 kali. Ada juga di antara ulama tasawuf, mereka sehari semalam 70,000 kali, dan ada juga yang 100,000 kali. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana ini kesemua di atas rezeki, hidayah, taufiq yang diberi dan juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena faham hakikat la hawla wa la quwwata illa billah, ay bi'anatillah, melainkan dengan bantuan, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tak tolong, Tuhan tak bantu, dengan taufik hidayahnya, dengan curahan limpah kurnianya, kita tak mampu nak menggerakkan lidah kita untuk nak berkata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan baik, itu tuan-tuan boleh, asalkan kita mahu. Dia yang kita sebut ini tak dan, sebab kita tak mahu. Bukan tak dan, tapi tak mahu. Kalau kita mahu ke mana pun, insya-Allah kita dan. Dan contohlah, kata bila nak pergi masjid nak mengaji, tak dan, bukan tak dan, tak mahu. Kalau mau, insya-Allah ke mana pun dan. Tengok hak kita mau kan, ajuh pun dan. Hak mau tu, tapi kalau hak tak mau, hak dekat depan rumah pun tak dan. Dia contoh bagi, bukan tak mau, bukan tak dan, tapi tak mahu. Kalau mahu, insya-Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pertolongan dan juga bantuan.
Baik tuan-tuan, ada kaedah-kaedah yang lain yang dinamakan kita ini memperbanyakkan solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tersebut dalam satu kitab yang namanya Hilul Aqfal li Qurra'i Jawaratil Kamal, yaitu kitab yang mensyarahkan salawat Jawaratil Kamal bagi Sayyidi Ahmad At-Tijani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Dia menyebut kalaulah seorang itu dia bersalawat satu kali salawat sahaja, tetapi dinamakan dia muksiran, dinamakan orang yang banyak bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dia? Satu kali salawat, tetapi dengan satu kali salawat ini dia dikatakan dan dinamakan orang yang banyak bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Yaitu tuan-tuan, caranya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu dia kena niat. Dengan salawatnya itu, yang pertama dia kena niat imtithalan li amrillah, yaitu dia kena berniat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat junjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala perintah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah sekalian kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucap salamlah ke atasnya. Jadi Allah Ta'ala perintah kita orang yang beriman ini bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita niat waktu ketika kita bersalawat itu niat imtithal, niat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kata ulama, syaratnya waktu ketika kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mesti kita kena niat ta'ziman wa ijlalan lahu, iaitu kita niat nak membesarkan dan nak menghormati bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut, jangan kita sebut dalam keadaan sambil lewat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok tak tempat tu, bagi tidak ada ta'zim, tidak ada ihtiram, tidak ada menghormat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti kita ketika kita bersalawat itu mesti kena ada perasaan nak membesarkan, nak memuliakan dan juga nama agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan syarat yang ketiga kata ulama yaitu mesti kita kena menghadirkan sebahagian daripada syama'il Nabi atau akhlak Nabi ketika kita salawat itu. Jadi kita hadirkan, contohnya apa? Kita hadirkan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita hadirkan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan keseluruhan tapi sebahagian daripada akhlak Nabi, daripada syama'il Nabi, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, kalau dia salawat satu kali saja tapi dengan tiga syarat ini, maka dia dinamakan orang yang membanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu tuan-tuan, waktu ketika kita bersalawat, kita sebutkan tadi, kadang-kadang kita salawat saja tidak ada niat,
nak menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak memberi kesan pada menerangkan hati, tapi dapat pahala sajalah. Allah dapat, tapi kesan untuk nak menerangkan hati tidak ada. Tidak ada. Hanya dapat ganjaran gandaan pahala sahaja. Gandaan pahala sahaja. Baik, sebab tu kalau kita lihat ahli sufi, ulama tasawuf, waktu ketika mereka itu bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat menjaga adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di hadapan mereka, ka'annahu baina yadayhi, seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di hadapan mereka, seolah-olahnya begitu. Dan yang berikutnya tuan-tuan, syaratnya tak dapat tidak kita kena menambahi Sayyiduna atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena tambah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah Sayyidina. Ini adab. Adab kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu diceritakan dalam satu kitab yang namanya Al-Fawz wan Najah fil Hijrati ila Allah, iaitu karangan bagi Syekh Sayyid Ahmad At-Tijani rahimahullahu ta'ala. Ada satu orang murid, dia sedang bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah masjid, tapi dia salawat itu dalam keadaan segera dan cepat. Contohnya seperti dia kata gini, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli, Allahumma salli, kerana nak bagi cukup bilangan yang banyak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli, Allahumma salli, sampai itu tiba-tiba katanya keluarnya, terbitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebalik mimbar masjid. Maka Nabi kata, ya ibni, qul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mahla. Nabi kata, wahai anakku, katakanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pelan-pelan ataupun jangan pantas ataupun jangan cepat-cepat sangat. Jadi kita sebut dengan betul, dengan lambat-lambat, jangan gopoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah yang berikut. Allahumma kena tambah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau orang tanya kita pula, kan waktu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami nak mengucap salawat ke atasmu, ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Katakanlah oleh sekalian kamu, wahai sahabat aku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa maksud? Maksudnya di situ Nabi kita mengajar salawat kepada sahabat dengan tidak ada lafaz Sayyidina. Tiba-tiba kita ini menambahi Sayyidina. Inilah orang yang kata bid'ah Sayyidina.
Nabi tak kata Sayyidina, tiba-tiba kita kata Sayyiduna. Baik tuan-tuan, ini satu perbincangan perbahasan yang panjang. Jadi saya tak nak bincangkan di sini, cuma dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ittifaq mengatakan istihbab, mengatakan digalakkan dan dituntun ke atas kita ini menyebut Sayyidina Muhammad kerana beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kerana beberapa hadis yang sahih boleh mengatakan begitu. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut sayyid, iaitu dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari. Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Nabi kata, aku ini sayyid, ketua, penghulu bagi sekalian manusia pada hari kiamat, dan aku kata begitu bukan kerana aku nak bermegah-megah. Maknanya Nabi kita sebut ana sayyidu. Boleh kita sebut Sayyiduna Muhammad, kan? Sayyiduna Muhammad. Baik. Begitu juga kalau pada Nabi Allah Yahya alaihi salam, Tuhan sebut sayyidan wa hasura. Nabi Yahya itu Tuhan sebutkan sayyidan, ketua ataupun penghulu, wa hasur. Hasur ni maksudnya seorang laki-laki yang tidak ada keinginan kepada wanita. Baik, kalau pada Nabi Allah Yahya alaihi salam boleh disebut sayyiduna, kenapa pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sebut sayyiduna? Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal daripada Nabi Allah Yahya alaihi salam. Bahkan Nabi kita Muhammad itu Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin alaihi wassalatu wassalam. Baik, jadi banyak sekali hujah-hujah yang lain. Baik, kalau kita kata seorang itu dia berhujah dengan satu hadis, dan Nabi kita berjalan pada satu ketika, tiba-tiba ada seorang sahabat berkata, anta sayyiduna, kan? Maka Nabi kata, la taqul zalik, innama sayyidu Allah. Dia kata, kamu jangan cakap begitu, sayyid ini adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Maka ulama menjawab, hadis itu betul, dan juga tetapi hadis ini fardu takdir. Kalau betul, maka hadis ini mansukh, iaitu dinasahkan dengan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ini bagi hadis nasikh yang memansuhkan hadis la taqul zalim itu. Begitu juga dijawab oleh ulama bahawa as-sayyid tu Allah itu panggil sayyid mutlak. Kepenghuluan mutlak itu hanya tertentu bagi Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Adapun sayyid pada Nabi kita Muhammad, ini kita panggil kepenghuluan secara muqayyad ataupun secara majaz, pinjaman sahaja. Baik, jadi apabila datang pada satu-satu dalil itu ihtimal, maka tidak boleh kita buat hujah dengan dia. Di cerita ni panjang, saya tak nak panjangkan perkara ini. Cumanya adab kita di dalam bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tak dapat tidak kena menambahi sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad paling kurang, ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad paling kurang di dalam bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan, kalaulah kita solawat dengan cukup 4 syarat yang kita sebut tadi. Pertama, kerana nak menjunjung perintah Allah.
Yang kedua yaitu kerana nak membesarkan dan juga nak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita menghadirkan sebahagian daripada sifat-sifat ataupun kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersolawat itu. Dan yang keempatnya yaitu dengan beradab, yakni menambah Sayyidina kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah walaupun satu kali bersolawat, maka orang itu dinamakan mukthir, artinya orang yang membanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah akan memberi kesan di dalam hati kita, terang, dapat mendekatkan, mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memimpin kita meraih dan juga mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekiranya kalau kita tidak dapat guru mursyid. Baik, cuba tengok lagi sikit. Dia kata, dan berkata al-allamatu al-kamilu wal-waliyul wasilu al-syaykh Sanusi rahimahullahu ta'ala. Dia kata, man faqada syaykhat tarbiyati falyuksir minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yasilu ilal fathil mubin. Dan sekali lagi saya ulang, katanya, man faqada syaykhat tarbiyati falyuksir minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yasilu ilal fathil mubin. Mubini. Baik, apakah maksud? Dia kata artinya barang siapa yang luput. Apa makna luput? Itu dia nak tafsir. Yang ni tu tafsir bagi luput. Barang siapa yang luput, yang ni tidak dapat seorang syekh yang mentarbiyahnya. Dia cari-cari syekh, tidak ada seorang guru yang boleh mendidiknya, yang boleh mentarbiyahnya. Yang tarbiyah dia daripada akhlak yang mazmumah kepada akhlak yang mahmudah. Tak dapat. Baik, maka bagaimanakah cara dia nak buat? Dia kata, maka hendaklah ia memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita sebut tadi? Kerana apa? Kerana bahawasanya sampai ia kepada pembukaan yang nyata. Iaitu maksudnya apa? Maksudnya dengan kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sabab yang menyampaikan kita kepada al-fathil mubin, iaitu kepada pembukaan yang nyata. Tuan-tuan, itu kita terjemah dari segi sudut bahasa. Pembukaan yang nyata, al-fathul mubin. Tetapi dalam istilah tasawuf, al-fathul mubin dia ada istilah dia dan juga dia ada maknanya. Maka hendaklah kita dengar baik-baik. Al-fathul mubin itu maksudnya pembukaan yang nyata. Apa makna pembukaan yang nyata? Kalau dalam istilah tasawuf, al-fathu ini maksudnya ma yuftahu 'alal 'abdi ba'da an kana mughlaqan. Dua saya maknanya, iaitu ma yuftahu 'alal 'abdi ba'da an kana mughlaqan.
Maksudnya sesuatu yang dibuka ke atas seorang hamba selepas daripada dulunya tertutup. Dulunya tertutup, selepas daripada tertutup itu dibuka. Itu panggil al-fathu. Dia panggil satu pembukaan. Kalau banyak benda dibuka, dia panggil futuh ataupun futuhat. Pembukaan. Maka pembukaan ini tuan-tuan, futuh ataupun fathul mubin ini tak banyak orang yang dapat. Tak banyak orang yang dapat. Tengok sekali lagi, insya-Allah saya nak buat misal ataupun nak buat contoh. Kalau nak dapat pembukaan ini, tak dapat tidak, mesti kena melalui guru mursyid. Kalau kita tidak dapat melalui guru mursyid, iaitu dengan kita banyak memperbanyakkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah akan terbuka. Maka futuh ini dia ada beberapa perkara. Yang pertama dia panggil futuhul ibarah. Futuhul ibarah. Yang kedua dinamakan juga dia panggil futuh al-halawah. Dan yang ketiganya dia panggil futuh al-mukasyafah. 3. Futuh al-ibarah, iaitu terbukanya ibarat-ibarat tuturan-tuturan cakap selepas daripada tertutup ataupun terkunci. Kita tak dapat nak memahami cakapan-cakapan orang sufi contohnya. Itu kita panggil apa? Sebab kita tertutup. Kemudian dengan kita mempelajari, kita mendampingi syekh mursyid, guru mursyid, insya-Allah hak tertutup tu akan terbuka sedikit demi sedikit. Sebagai satu contoh, kita buat misal begini. Seorang ulama tasawuf yang namanya Syekh Syuyukh Abu Madian radhiyallahu anhu menyebut, dia kata man lam yamut lam yaral haqqa. Man lam yamut lam yaral haqqa. Apa maksud? Maksudnya siapa yang belum mati, maka dia tidak akan dapat melihat kebenaran. Itu kita terjemah selapis. Lapis yang kedua pula kita terjemah lagi, siapa yang belum mati, maka dia tidak akan dapat melihat Tuhan. Tak nak faham lagu mana. Siapa yang belum mati, maka dia tidak akan dapat melihat kebenaran. Kita terjemah haqq dengan makna diddul batil, lawan bagi yang batil, iaitu haqq, kebenaran. Begitu juga kalau kita terjemah siapa yang belum mati, maka dia tidak akan dapat melihat Allah. Haqq dengan makna ismun min asma'illah, al-haqqu bimana al-mutahaqqiqu wujuduh awis sabitu wujuduh, yang benar-benar ada ataupun yang tetap ada, itu makna haqq. As-sabit wujuduh, tetap adanya. Ataupun al-haqq dengan makna al-mutahaqqiqu wujuduh, yang benar-benar ada. Baik, cuba tuan-tuan fikirkan, kalau perkataan ini kita tidak mendampingi mursyid, maka kita tidak akan dapat futuh. Tak akan dapat futuhul ibarah. Ibarat ini kita tak dapat faham. Kita nak faham lagu mana? Siapa yang belum mati, maka dia tidak akan dapat melihat kebenaran. Apa hukum, apa hubung kait mati dengan kebenaran?
Siapa yang belum mati, maka dia tidak akan dapat melihat Allah. Baik, ini dia panggil futuhul ibarah. Jadi ibarat itu kita tidak dapat fahami. Sebab apa? Sebab kita tidak mendampingi syekh mursyid ataupun syekh murabbi yang dengan kita mendampinginya itu dia dapat merungkaikan ataupun membukakan rahsia-rahsia ini. Itu satu contoh. Baik, bagaimana kita nak memahaminya, tuan-tuan? Begitu juga dengan satu perkataan yang disebut oleh Sayyidul Usyaq, Sayyidul Asyiqin di zamannya, iaitu Sayyidi Umar bin Farid radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Ta'iyahnya dia menyebut, dia kata apa? Dia kata, walau khatarat li fi siwa iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Dia kata, seandainya kalaulah terlintas dalam hatiku ni satu lintasan lain daripada Allah, maka aku hukumkan diriku ni dengan murtad. Maksud murtad di situ, tuan-tuan, apa makna? Dia kata, kalau terlintahlah dalam hatiku ni satu lintasan yang lain, tuan-tuan, mana siapa yang mungkin dapat mengingati Allah sepanjang masa? Tak ada. Kita dalam semayang pun saatnya ingat Tuhan, batu ingat lain lah, kedai kopi dan seumpamanya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengingati Allah 24 jam dua jalan Allah, Allah. Tiba-tiba lintah mi, tiba-tiba lintah rokok. Itu maksud lintasan yang lain. Siapa yang dapat? Tak ada orang yang kuasa, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan perkataan dia ini? Kalau seandainya terlintas dalam hatiku ini suatu lintasan yang lain dari Allah, maka aku hukumkan diri aku dengan murtad. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak faham perkataan-perkataan ini? Maka kita tak akan dapat faham kalau kita tidak mendampingi syekh mursyid. Sekiranya kalau mereka itu ada, kalau mereka itu tidak ada, maka kita kena memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kata itu perkataan ulama. Baik, yang penting kita nak faham Al-Quran, hadis. Begitu juga tuan-tuan, seorang itu dia tidak akan dapat memahami makna yang tersirat di dalam ayat Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Nabi, kalau dia tidak ditarbiyah ataupun bersuhbah dengan syekh mursyid. Sebagai satu contoh, kita ambil satu ayat yang terakhir sekali di dalam surah Al-Kahfi. Tuhan sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Cuba terjemah. Tuhan kata, maka siapa-siapa yang berharap ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amal yang saleh, dan jangan ia mensyirikkan dengan Tuhan itu akan seseorang pun. Terjemahan mudah, tapi nak memahaminya, Tuhan kata faman kana yarju, sesiapa yang harap. Maka harap ini tuan-tuan dia ada dua. Satu dia panggil ar-raja'us sadiq, harapan yang benar. Yang kedua dia panggil ar-raja'ul kadzib,
harapan yang dusta. Maka bagaimanakah ciri dan bentuk yang disebutkan harapan yang benar? Harapan yang benarnya bagaimana? Ni Tuhan sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih, syarat nak dapat liqa' itu mesti dua benda. Syarat pertama, falyamal amalan salihah. Yang nak dikatakan amalan salihah tu macam mana? Syarat yang kedua mesti wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bila kita sebut syirik, syirik dia ada dua pula. Syirik khafi dengan syirik jali. Syirik khafi, syirik jali, insya-Allah kita kesemua lepas. Sebab syirik jali ini macam yang kita sembah berhala, sembah tokong, sembah patung, bulan, bintang, matahari dan sebagainya. InsyaAllah kita tidak sembah yang tu. Tapi syirik khafi, adakah kita ini lepas? Adakah kita ini lepas? Baik. Sebab itu terbit daripada ayat ini, Syekh Ibnu Athaillah berkata di dalam kitab hikamnya, ar-raja'u ma qaranahu al-amalu wa illa fahiya umniyah. Yang kata harapan yang benar itu, iaitu harapan itu mesti dipesertakan dengan amal. Contohnya macam ni, kita harap nak masuk syurga, kita tak beramal, harap tu dia panggil harap yang kazib, dusta. Macam tadi juga, faman kana yarju liqa'a rabbih, mesti falyamal. Harap ini nak jadi harap yang sadiq, harapan yang benar, mesti amal. Mesti amal. Maka amal itu mesti amalan salihan. Sebab kita juga ada amal juga, tapi amal ada amal yang talihan, amal yang tidak baik. Ada juga amal yang dicampurkan dengan benda-benda yang lain. Habis. Jangan harap nak bertemu dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harap. Kalau kita harap saja nak masuk syurga tapi tidak melakukan amal ibadat, maka harapan itu dia panggil harapan yang tertipu ataupun yang dusta saja. Baik tuan-tuan, begitu juga itu kita nak memahami pembukaan ini dipanggil futuhul ibarah. Futuhul ibarah, ibarat itu tertutup. Tetapi setelah daripada kita mendampingi Syekh Murabbi dia irsyad, dia tunjuk kepada kita nak memahami ayat ini secara halusnya lagu anak irsyad, maka terbuka bagi al-fathul mubin, futuhul ibarah. Baik, apabila kita mendapat futuhul ibarah, maka dia akan mengiringi yang kedua, iaitu futuhul halawah, baru dapat pembukaan kemanisan. Baru kita baca ayat Quran alhamdulillahi rabbil alamin dengan penuh kemanisan, sebab kita memahami rahsia di sebalik lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita baca alhamdulillahi rabbil alamin tak ada rasa apa, biasa ya, sebab tidak ada futuh. Baru kita baca ar-rahmanir rahim dengan penuh kemanisan. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Kenapa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila mana membaca Al-Quran menangis air mata, kita baca Quran tak menangis? Kerana tidak ada futuh ini, futuh ibarah tidak ada. Bagaimana nak mendapat futuh halawah? Jauhlah lagi untuk mendapat futuh al-mukasyafah yang ketiga. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala saya akan detailkan dalam kuliah yang akan datang apa makna futuh ibarah
foto halawah dan juga foto mukasyafah serta misal-misal yang mudah kita faham. Ambil ayat Quran satu, hadis satu dan juga kata-kata ulama, insya-Allah taala. Sekadar itu dahulu pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Kesimpulannya di atas apa yang kita bincangkan pada malam ini, tuan-tuan, kalau kita tidak memperolehi, tidak mendapat syekh mursyid, syekh murabbi yang mendidik, yang menunjuk ajar kepada kita, maka perbanyakkanlah bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dengan kita memperbanyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia akan berdiri pada tempat syekh tarbiyah, dan dengan itu akan dapat pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala, nak memahami rahsia-rahsia kalam Allah, kalam Rasulullah dan juga kalam ulama-ulama rabbaniyin, insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifin wa inamatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukra sabirin wa taubatal siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma binuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyik أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.